ini kita sekarang ni pukul 6.20 di Saudi, pukul 1 kot 1.20. Mana dia belum lagi raya, dah raya tapi belum pagi lagi lah. Maknanya dalam pukul 11, pukul 12 satu sekarang, dia akan sembahyang raya. Kita pukul 12, pukul 1 dia akan sembahyang raya. Kalau kita raya hari ni, maknanya kita raya dulu pada dia lah ke depan. Kalau kita raya esok, dan memang kita raya esok, dan kita duduk belakang sangat, inilah yang menyebabkan para ulama berselisih pandangan mengenai hari raya Kurban. Kalau ikut Saudi, memanglah kita raya hari ni, tapi kena raya pukul 1 kan. Kalau ikut Syafi'i, jumhur Syafi'i, memang kita kena ambil hak matlak dia panggil, mula, di mana mula. Kalau kita mula sekarang, tak boleh mula lagi sebab Saudi belum mula. Jadi kita terpaksa kena tunggu dia orang tak buat pula. Jadi Syafi'i mengambil pendekatan untuk matlak esok, bermula besok hari Sabtu ikut kiraan. Jadi kita kena raya esok. Saudi tengah hari ni dia raya sebab dia dah sampai waktu. Ulama menyatakan bahawa asalnya kita ikut tempat kita, tempat di mana, sebab pusingan dunia ini tak sama daripada satu tempat kepada satu tempat, dan kita berkiblatkan Mekah mengikut laluan. Jadi kalau dia dah lalu dulu, kita kena ikut tapi kalau kita nak ikut dia, kadang-kadang kita terpaksa kena mula dulu. Kita mula dulu tu tak berapa tak berapa patut. Jadi walaupun jumhur menyatakan dari sudut Arafah semalam lah, bukan hari ni. Jumhur, cuma Syafi'i menyatakan bahawa kita kena buat. Jadi Malaysia dia ambil Syafi'iyah, sebab dia bermazhab, kita bermazhab Syafi'i. Apapun, kalau tuan-tuan puasa semalam Arafah, hari ni kena raya. Siapa-siapa puasa hari ni tak masuk, sebab puasa dah semalam, dia kira hari tu puasa hari ni kira puasa hari raya. Ada puasa hari ni, puasa semalam, puasa hari ni. Saya bincang beberapa pandangan para asatidzah. Dia kata tak boleh puasa hari ni sebab dia puasa Arafah. Arafah tak ada hari, 2 hari, mara je. Kalau dia puasa semari hari ni, tak payah puasa. Tak payah puasa, rayalah hari ni. Tapi jangan buat iklan pula, raya sorang-sorang lah. Makan kat rumah, makan sini pun tak ada masalah, sebab sunatnya. Jadi baik-baik jangan puasa sebab takut masuk dalam haram. Sebab kita ikut pandangan yang menyatakan bahawa semalam Arafah. Jadi bagi mereka yang ambil pandangan Syafi'iyah ataupun ikut keputusan Jakir, maka dia boleh puasa hari ni, dan semalam dia puasa sunat biasa, sunat Ashral Awail 10 Zulhijjah. Hari-hari ke-10 dia dapat sunat juga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kalimah. Hari ini saya nak bincang pasal yang paling dekat dengan kita. Kalau nak cerita tajuk jauh, takut kita tak masuk, duk mikir esok raya kan. Dan esok kita rebah, kita bincang pasal kalimah yang kita guna dalam kurban. Pertama, kita guna kalimah kurban. Yang kedua, kita guna kalimah
Adha. Yang ketiga kita guna kalimah siapa boleh jawab? Tak payah puasa hari ni, kalau puasa dah. Yang ketiga guna kalimah haji. Raya haji. Ada soal lagi ya? Nah, haji pun betul juga. Raya haji ni kita lah nak raya haji. Tapi tak sebut pula dalam tu. Hal lain, satu lagi. Jarang orang kita guna, tapi orang Arab guna selalu. Dia panggil hari nahar. Hari nahar. Nuhara, nahar. Perkataan nahar ini disebut dalam Quran satu je. Dalam surah apa? Surah Kautsar. Surah Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ini nahar. Hari nahar, hari raya haji. Hari raya haji. Hari raya haji, Idul Haji. Jarang kita dengar Idul Haji. Idul Nahri jarang kita dengar, tapi diguna dalam kitab-kitab. Idul Nahri. Yang kita dengar Idul Adha yang paling banyak. Idul Qurban pun tidak banyak diguna. Tetapi kesemuanya itu adalah memberi makna hari raya ini. Tiga. Yang pertama kita ambil kurban. Kurban ialah kata sifat yang menunjukkan bersangatan, yang menunjukkan ingin mendekatkan diri secara sungguh-sungguh. Kurban ini yang menunjukkan hasrat seorang hamba sanggup melakukan apa jua demi redha Allah, demi ketaatan kepada Allah. Itu panggil kurban. Sebab dalam bahasa Arab kurban makna fu'lan. Kurban kita ambil satu neraca. Dalam bahasa Arab ni kita nak buat apa pun dia ada neraca dia. Kalau kita nak buat kereta pun dia dah ada sampel. Dia panggil apa tu? Nak buat tayar kan? Tayar dia dah ada dia punya neraca dia kan. Dalam bahasa Arab pun dia ada neraca dia ada Allah. Buat kuih tu apa muslimat? Acuan. Wah, ada acuan dia. Jadi kita pun faham bahasa Arab menggunakan acuan. Fa'lan, kasla, fa'lan, gitu. Fa'lan, qurban, dia menunjukkan sesuatu yang bersangatan. Sebab kurban berasal daripada kalimah qaruba, maknanya dekat. Qarib, dekat. Aqrab, paling dekat. Qarabah, kaum kerabat yang dekat. Qarabah. Al-qurba, yang paling dekat. Zawil qurba. Qurba ni daripada qarib, daripada kaum kerabat. Aqrab paling dekat. Qurba pun paling dekat. Sebab aqrab dia untuk lelaki, qurba untuk muannas. Jadi qarabah dia kaum kerabat. Kita gunalah qarabah. Soalnya kenapa dalam bab kita melakukan penyembelihan lembu, binatang-binatang ternakan ini diguna sebagai perkataan kurban? Maknanya kita menggunakan kurban ialah kita untuk menyatakan kepada Allah akan taat setia kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kita nak dekat dengan Allah.
Apa cara mendekatkan diri kepada Allah, kita buat. Termasuklah kurban. Termasuklah kurban. Kita kurban, sama ada harta kita ataupun jiwa raga kita. Sejarah yang berlaku pengorbanan ini untuk menunjukkan ketaatsetyaan hamba bermula daripada Qabil dan Habil. Id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ingatlah ketika kedua-dua anak Adam id qarraba, dia melakukan qarraba. Qarraba ni dia dua-dua tu Allah kata buat satu benda yang boleh mendekatkan diri pada aku, mendekatkan aku dengan id qarraba. Dia cuba mencari beberapa cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua orang yang kurban ini, anak Adam, seorangnya diterima, walam yutaqabbal minal akhar, dan seorang lagi tidak diterima. Apa puncanya? Puncanya adalah satu, kurban yang dibuat oleh seorang ni, dia cari yang paling baik, paling sempurna, paling layak, beri kepada Tuhan yang paling maha dan paling paling perkasa, paling segala-galanya Allah, paling besar dan seumpamanya. Maka si anak Adam ni buat yang terbaik, cari kambing gemuk yang baik, yang lengkap semua sekali. Seorang lagi, dia nak dekat dengan Allah, tetapi buat ala kadar, cari hak kuru, cari hak murah dan seumpamanya. Dan bukan setakat tu, dia niat dalam diri dia untuk nak berlomba-lomba, untuk nak berlomba-lomba. Jadi dengan sebab itu Allah terima orang yang paling dekat. Kalau kita nak kira Qabil dengan Habil, dan cerita dalam tafsir disebut Qabil dengan Habil, tapi dalam Quran tak sebutlah nama dia dua orang ni. Dan tafsir-tafsir in qarraba, sama-sama nak buat kurban ni. Ada nak dekat, tapi tidak diterima. Mungkin kesilapan niat ataupun rasa megah dan seumpamanya. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok seorang yang lebih dekat sebab dia mencari benda-benda yang lebih sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Jadi kita kita mendekatkan diri kepada Allah hari ini. Kita fikirlah, apakah kita cari, kita mampu lembu mahal, kita buat lembu murah, kau tak termasuk nak kias gitu. Nah, fikir-fikir sendirilah benda-benda gini. Nah, baik, satu makna qurbanan, id qarraba qurbanan, ialah satu teknik mendekatkan diri kepada Allah setelah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimah yang kedua yang digunakan oleh Allah, oleh kita, ialah adha. Adha. Adha ialah macam akbar lah. Maknanya adha ni dia daripada dhahaya. Dhahaya ni dhahiyah, orang Arab kata dhahiyah. Dhahiyah ni banyak digunakan dalam kes-kes yang kita tengok berlaku kehancuran satu-satu kawasan dhahaya, disebabkan punca banjir dan seumpamanya. Apapun, adha ini ialah satu pengorbanan juga, makna pengorbanan yang menunjukkan
suasana yang berlaku pada satu tempat untuk menunjukkan dekat, ataupun benda tu tidak boleh lari dah, dia terpaksa berlaku kerana satu ketentuan Allah, satu ketetapan Allah. Bahaya Allah dah tetap gini, kita tak boleh buat apa dah. Contohnya berlaku banjir besar dan berlaku bahaya, berlaku pengorbanan manusia terkorban, manusia terkorban ramai. Apakah ada cara untuk nak selesai masalah banjir besar ni? Manusia tak sempat nak fikir. Jadi berlaku pengorbanan, bahaya yang besar dalam masyarakat. Begitu juga bila Allah membuat satu keputusan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita sanggup buat apa saja yang diperintah Allah, walaupun terpaksa kita korban diri dan seumpamanya, kerana itu adalah satu langkah yang tidak boleh lagi dah, adalah perintah Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala minta dia berkorban, dan dia nampak dalam apa? Nabi Ibrahim dia nak sembelih anak dia Ismail, dia tengok ke mana? Dalam mimpi lah. Al-Manam dia panggil. Masa mimpi tu dia nampak. Jadi mimpi para nabi ini mimpi yang benar. Jadi dia buat. Apakah kelakuan dia itu satu pengorbanan bahaya ataupun adha? Dia panggil ini kurban. Kurban yang hendak dibuat oleh Nabi Ibrahim, adha, kerana dia yakin inilah perintah Allah. Kerana dia yakin dengan buat gini dia tunduk kepada Allah. Kerana dia yakin bahawa Allah lebih tahu kemaslahatan yang dia sendiri buat dan dia sendiri akan tentukan. Lalu Nabi Ibrahim dengan segala rendah diri, taat setia kepada Allah, tunduk walaupun menyembelihi anak sendiri. Siapa sanggup? Siapa sanggup buat? Tak ada siapa yang sanggup. Tetapi kerana keakraban dia dengan Allah, kerana kemuliaan hatinya kepada Allah, kerana keyakinan dia kepada Allah, dia tunggu. Dia tunggu. Dia tunggu. Itu adha. Adha maknanya pengorban Ibrahim yang paling agung, yang tidak ada taranya di dunia ini sampai hari ini, tak ada taranya. Maka telah menjadi satu keyakinan Ibrahim, benarlah Allah tidak nyaya hamba dia, sehingga sesaat Allah Nabi Ibrahim nak potong tengkak anak dia Ismail, dahlah anak seorang nak dapat pepayah. Nabi Ibrahim ni sibuk. Dia kerja apa Nabi Ibrahim? Bisnes ke? Dia duduk balik rumah sekejap, Allah panggil suruh pergi tegur tu orang Wahab tu di sekitar Palestin, pergi ke Lut, Nabi Shu'aib, ni nabi-nabi yang semasa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Disebut dalam tafsir dia ada sezaman begitu. Wallahualam, tuan-tuan boleh kaji lagi lah. Jadi Nabi penuh masa dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba balik sekali, dahlah dia tinggal anak Nabi Ibrahim lama duduk kat Mekah kan. Pergi Mekah, duduk lama, dia balik-balik nak kurban. Subhanallah. Tapi itu adalah perintah Allah, Nabi junjung. Kalau kita nak kurban kita ini, nanti saya ceritalah, saya nak cerita makna dulu. Lepas tu kita tengok kurban kita, sejauh mana keakraban kita buat kurban hari ini. Okey, boleh faham maknanya kurban itu satu nilai, kurban kalimah yang menunjukkan nilai peribadi seseorang itu sanggup. Perkataan itu sendiri menunjukkan dia banyak tunduk kepada Allah demi mendekatkan diri kepada Allah. Kurban Adha juga menunjukkan isim tafdil, yang macam kita kata akbar, paling besar.
Dan akbar paling besar ni, adha paling melaksanakan pengorbanan, paling tinggi kurban dia, paling tinggi kurban dia. Baik, itu maknanya lebih kuranglah kurban, cuma dia beza kalimah lah. Baik, perkataan yang ketiga yang sekali disebut dalam Quran ialah nahar, hari nahar. Hari nahar ini hari raya haji, hari yang kita boleh buat kurban. Hari nahar ini hari yang kita boleh buat kurban. Kita tak kata hari kurban, kita kata hari nahar. Kita tak kata hari kurban, tak, hari nahar. Kurban itu perbuatan, cara. Adha itu juga, adha itu ialah pengorbanan. Tetapi masa kita buat kurban itu ialah nahar, hari nahar. Ini istilah yang kita jangan keliru. Hari nahar, hari ni ada berapa hari? Hari nahar berapa hari? 3 hari, 4 hari, 4 kan? Tambah kedua, 3 ke 4, 10, 11, 12, 4 hari kan? Mana-mana hari ni boleh buat kurban. Sebab itu dia panggil hari nahar, hari kita boleh buat kurban. Cuma kita duk buat kurban hari pertama, banyak kita buat hari pertama, sampai daging-daging kita tak sempat nak agih ke mana tak tahu, habis tempat, habis fakir miskin. Patutnya kita buatlah hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat. Saya pun buat hari pertama juga. Cakap je lah. Sebab orang lain nak hari pertama, dah kata hari lain kita nak balik kampung, nak gimana hari pertama. Itu sebab-sebab yang tak boleh nak lari lah. Tetapi wallahualam, yang penting kurban lah, yang penting kurban. Cuma Allah bagi dalam setahun 4 hari. Ada di antara kita yang berebut nak buat akikah pada hari raya kurban. Sedangkan akikah tolak 4 hari semua boleh buat. Tolak 4 hari kurban ni, hari-hari lain boleh buat akikah. Jadi kita buat kurban sebab teknik ataupun cara makan, cara akikah dengan cara kurban lain sikit kan. Kita kena masak, tak bagi ke orang. Yang ni ada yang 1/3 bagi, 1 kepada fakir miskin, 1/3 kepada sahabat, kawan-kawan, jiran-jiran, 1/3 untuk kita. Macam kurban, ni akikah ni beri makan aja. Itu di antara mungkin boleh kita bincang dalam perkara ini. Baik muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ambil satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 87 ke 187, lepas ayat puasa tu. Ayat Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Nak tengok sini ada tak? Tuan-tuan cari, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Al-Baqarah kan? Siapa hafal? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
Masalah qarib ni, nak qarib kan, orang kata mana Allah tak nampak pun, Allah mudah sembah apa, Allah tak nampak, kami nampak ni seketul. Nah, jadi orang-orang kafir dia tanya, Allah mu Tuhanmu duk sembah masjid semua apa, mana Tuhan? Dia kata aku ada ketul. Dah tokon dia tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat surah Al-Baqarah ini, wa idza sa'alaka ibadi wa idza, dan apabila sa'alaka, bertanyalah kepada engkau, ibadi, oleh hamba-hambaku, tak kira siapalah, dia guna ibadi, anni, tentang aku ni. Dia tanya Allah kat mana, maka jawablah fa inni qarib. Qarib ni pada kurban. Qarib ni kurban. Kurban mana sifat kita. Qarib ialah sifat Allah Subhanahu wa taala, bersifat qarib. Maknanya tidak ba'id, tidak jauh, qarib, dekat aja. Dan ujibu, jawab. Ujibu, aku bersedia menjawab. Apa dia? Ujibu da'wata. Dakwah, doa, dakwah, panggilan, dakwah, seruan. Dakwatan ad-da'i ialah orang yang berdoa, kita panggil ad-da'. Aku menjawab, aku dekat dan aku bersedia bekerjasama menjawab. Dakwatan, doa, panggilan, kehendak, ad-da'i, mana-mana yang berdoa ataupun memanggilku. Idza da'an, apabila dia da'an, kita tengok nun tu bagi bawah kan, da'an, nun bagi bawah menunjukkan ada ya di bawah tu. Kalau orang belajar bahasa Arab, da'ani, tapi dia buat nun itu untuk wakaf. Idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku, untuk mendekatkan diri, berkorban. Tuan-tuan, nampak sangat ayat ni, Allah bagi offer mendekatkan diri dengan apa cara sekalipun. Dan yang paling dekat diri pada Allah Subhanahu wa taala ialah melakukan kurban pada hari-hari nahar ini. Nah, melakukan kurban ini merupakan satu doa. Fa inni qarib. Ujib fi'il mudhari', present continuous tense dalam bahasa obutif. Maknanya sekarang dan berterusan, ujibu, aku bersedia menerima tawaran, dakwata, mana-mana keperluan. Idza da'an, apabila ujibu, keperluan dakwah, keperluan dakwah ni keperluan lah. Ada orang yang memerlukan, orang yang berdoa. Idza da'an, bila dia berdoa. Cuba lihat, aku menjawab seruan doa orang yang berdoa apabila dia memanggilku. Kan, kita fikir, aku tak pernah pun panggil Allah, tak pernah pun doa kepada Allah, ataupun aku memanggilnya dengan cara yang tak patut, tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia buat, subhanallah, Nabi dia buat cara lain, kita buat cara lain, kita ada special cara. Nak orang kata orang kata apa? Ustaz, bagi saya semayang masjid ke, semayang rumah ke, kalau subuh 2 rakaat je, tak ada pak. Nak 2 je. Buat apa pergi masjid? Kau pasti kau boleh dapat 27. Itu kerja Tuhan belaka. Dia guna akal, dia tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, contoh, uswatun
Hasanah dah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi apa dia? Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Yarjullaha wal yawmal akhir. Kita semayang, kita buat apa? Kita tidak akan diterima selagi mana kita tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu, kita kena jujur ikhlas pada Allah. Idza nasahu lillahi wa rasuli, dalam surah Taubah. Maknanya bila dia nasahu, apa makna nasahu? Akhlasu lillah, dia jujurkan kerana Allah dan Rasul. Maknanya kita buat amal, kalau tak ikut Nabi tak sah. Kena ikhlas kerana Allah, dan nak buat tu kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu muslimin muslimat sekalian. Jadi kalau kita semayang, Nabi semayang jamaah, kita kena semayang jamaah sebab Nabi buat gitu. Nabi suruh rapat sah, kena rapat sah sebab Nabi buat gitu. Apatah lagi kurban, bagaimana Nabi buat kurban, kita kena ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuba kita perhatikan kepada ayat ini, dia macam syarat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila dia tanya engkau, bila tanya engkau oleh hamba-hambaku tentang aku, maka jawablah aku ni dekat. Kemudian sifat aku ni, kata Allah, aku dekat, bukan sekadar dekat saja. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku bersedia, sentiasa bersedia. Kalau kita fi'il mudhari' ataupun dia panggil present continuous tense ni, maknanya sentiasa bersedia menerima da'watad da'i, seruan orang yang menyeru. Idza da'a, dengan syarat bila dia berdoa. Kalau sekadar niat tak doa, tak jadi. Idza da'an, bila dia panggil aku. Allahu Akbar. Kita buat kurban ni nak panggil Allah, niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim boleh buat kurban, kalau orang tu boleh buat kurban, kenapa aku tak boleh kurban? Tuan-tuan, saya melihat bila tengok ayat surah Al-Kautsar ni, no choice, seolah-olah begitu. Walaupun ulama tidak mewajibkan kurban kepada setiap orang, tapi macam, cuba tengok dalam ayat surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ini fakta, ini akidah, ini satu ketegasan Allah tentang nikmat yang kita ada ni. Nikmat yang kita ada ini bukan kau punya, bukan mereka punya, tapi kami yang punya. Inna, dia panggil subjek, lepas itu predikat, mubtada. Inna, sesungguhnya kamilah, bukan kamu, bukan mereka, kamilah. A'tainak, dan kamilah yang telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Apa makna Al-Kautsar? Dan tafsir kata nikmat yang banyak. Ada dalam kutub disebut 12 makna Al-Kautsar ni. Al-Kautsar ini kita kata nikmat yang banyak. Ada makna lain Kautsar, makna telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua ialah Kautsar ini ialah nahrum fil jannah, satu sungai dalam syurga. Makna Al-Kautsar ini nubuwatar rasul, kenabian. Itu nikmat, kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kelima ialah al-Islam. Islam itu sendiri nikmat. Makna yang keenam ialah Al-Quran. Quran itu sendiri banyak makna, 12. Saya ingat itu ya. Baik. Quran bukan nikmat ke? Nikmat kan? Islam bukan nikmat ke? Nikmat. Nabi itu bukan nikmat ke? Nikmat. Betul lah. Kalau kita tengok dalam tafsir dia kata Al-Kautsar ini nikmat yang banyak. Bila kita sebut nikmat, biasa yang kita rasa hak makan, hak
hak pakai, hak minum, hak tengok, hak sekeliling kita yang nikmat. Tak terasa nikmat Islam, tak terasa nikmat kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kita ada real, ada jalan nak ikut. Tak terasa nikmat selepas mati. Jarang kita fikir nikmat selepas mati. Saya pun kadang-kadang tak teringat. Nikmat selepas mati kita tak fikir. Sedangkan nikmat yang kita miliki sekarang ni 1/100, kan? Yang 99% lagi nikmat akhirat. Jarang kita fokus. Jangan kita fokus. Kita fokus nikmat yang 1% ini. Sebab apa saya kata gitu? Sebab Islam mengatakan bahawa Kautsar ini ialah nahrun fil jannah. Sungai dalam satu sungai dalam syurga. Kalau kita boleh minum air ni, kita tidak akan dahaga selama-lamanya. Nak minum air ke apa dunia tu ni? Hak kita minum tak dahaga selama-lamanya. Cari air ke apa? 100 plus? Tak jumpa cari ya. Sekarang ni timbul isu baru. Apa 3-in-1, 3-in-1 semua sekali ni kacau je dia kata. Minum kopi biasa je, kopi hitam tu je lah yang terbaik. Mula-mula ada, maknanya itu tak jumpa nikmat yang paling besar. Maka nikmat yang paling besar ialah berada di akhirat. Satu sungai Kautsar. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Kautsar ini sebenarnya nikmat yang banyak. Ini laporan Inna a'tainakal kautsar. Jumlah ismiyah merupakan laporan. Subjek predikat merupakan laporan daripada Allah. Dia tak minta kita buat sini. Dia tak minta kita buat. Dia hanya melapor. Kamu percaya bahawa kamilah yang telah memberi nikmat kepada kamu dengan nikmat yang berbagai-bagai yang banyak? Kamu percaya? Percaya tak? Percaya tak Allah yang beri nikmat? Dia. Percaya tak? Okey, kalau percaya, Allah suruh bahawa ni fasalli. Ini fi'il. Fi'il pula perintah. Fasalli li rabbika. Mu kena sembahyang. Li rabbika, demi Tuhan kamu. Ikhlas kerana. Li itu maknanya kena ikat kerana Tuhanmu. Wanhar, kemudian berkorbanlah pada hari-hari korban dengan menyembelih binatang ternakan kamu. Perintah. Tadi dia kata beri nikmat. Kalau saya tak nak korban, kenapa ya Allah? Tak sedap. Kalau kita rasa ada nikmat, tak sedap, rasa tak lepas. Kau sembahyang tak? Fasalli, kata ulama, salli ni boleh diberi makna umum. Mana-mana sembahyang, kena sembahyang. Wanhar, baru kurban. Kalau kamu buat kurban sembahyang tak jadi kurban kamu. Kurban sembahyang tak. Satu lagi makna solat di sini, solat hari raya. Ada pandangan ulama, solat hari raya maknanya kita tak boleh buat kurban sebelum sembahyang. Kita kena buat kurban selepas sembahyang raya. Kalau sembahyang raya dulu baru buat kurban. Itu tak ada masalah lah. Itu dah menjadi adat kita. Cuma kadang-kadang keluarga kita kurban, kita sembahyang tak jaga. Waktu kita takut kurban habis duit, nak dekat diri. Allah kata sembahyang dulu, baru nak buat kurban. Apa beza sembahyang dengan kurban? Beza sembahyang dengan kurban ialah hablum minallah wa hablum minannas. Kalau sembahyang ni Allah kata bila kamu sembahyang jangan duduk hablum minannas dalam sembahyang. Dalam sembahyang bukan hablum minallah, maknanya kamu 100% fokus bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh dengan manusia. Ini time you and I. Nah, kita dua saja. Jadi kita buat. Tapi bila mu sesat buat, bicara dengan aku, doa kepada aku, beritahu aku apa, pergi jumpa dengan masyarakat. Masyarakat itu adalah melalui korban, ibadat korban. Wanhar.
lakulah ibadat kurban. Kurban ni unsur. Sebab Allah kata dia kait dengan ayat tadi ni, Kautsar, nikmat yang banyak. Kemudian semayang, nikmat yang banyak. Kemudian berkurban. Baik. Dalam masyarakat kita ada orang yang banyak duit, Allah bagi dia. Dan dalam tafsir menyebut orang yang kaya ni adalah khalifatul mal lillahi ta'ala. Biasa dengar tak? Khalifatul mal. Saya pun baru jumpa orang yang kaya, rupa-rupanya Allah pilih dia. Bukan dia yang nak kaya. Dia nak kaya juga, semua orang nak kaya, tapi tak boleh kaya-kaya. Orang kaya ni Allah pilih. Dia adalah khalifatul masakin. Khalifatul malil masakin. Dia adalah utusan Allah untuk fakir miskin. Khalifah ni, kalau kita sebut khalifah, mana pemimpin besar dah. Dak khalifah ni orang yang dilantik Allah untuk orang-orang yang susah-susah ni, kaulah tanggungjawab, aku bagi harta kamu sikit banyak, bagi mengguna ni bagi kepada mereka-mereka yang berhajat. Kata dan satu tafsir saya jumpa, ya Allah, rupa-rupanya bagus orang kaya ni, taklah aku kaya, tapi takut jadi kaya Sa'labah pula. Ingat tak cerita kaya Sa'labah? Kena ingat belaka lah. Sa'labah ni orang paling miskin lah, tak ada zaman Nabi SAW. Paling susah hidup dia. Dan tafsir sebut cerita Sa'labah ni dalam surah Taubah juga. Surah Taubah ni bagus, banyak cerita-cerita. Dia sebut Sa'labah ni satu ketika pergi jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, tolong doa aku ni, aku susah sangat. Aku nak infak, orang lain tengok ada kaya-kaya boleh infak, boleh kurban, boleh buat apa. Aku ni tak boleh buat apa. Tak ada piti makan pun tumpah-tumpah orang. Kata Nabi SAW, dan tafsir sebut, tafsir Qurtubi, Nabi kata, nak kurban ni tak mesti ada harta, buatlah sekadar kamu buat. Kan? Tak payah harta pun tak apa. Kalau kadar nak buat kurban ni, kamu panas sembelih lah. Bukan semua orang ada duit ni panas sembelih. Dia bandar beri duit je, sembelih tak reti, takut. Nak tengok mata lembu, pesak. Tengok darah, sebelum keluar darah kita dah jatuh. Jadi tak semua orang. Ada jenis tak ada duit tapi boleh sembelih. Buat cara itulah. Tapi dia ni ada duit, boleh sembelih pun, tak ada duit sembelih pun tak boleh. Dia boleh lapah ya. Dia lapah je lah. Yang lagi dia boleh pegang tali ya. Pegang tali lah. Yang last sekali tak boleh buat apa, makan je boleh. Makan je lah. Lagi kurban. Semua berkurban. Nah, jadi Sa'labah dia minta pada Nabi SAW dia jadi kaya untuk menunaikan hak masing-masing. Dia kata saya nak beri hak pada hak kalau saya kaya. Tiba-tiba untuk dia minta pertama Nabi react gitu. Dia balik. Lepas mari pula, ya Rasulullah, mintalah kaya, doalah pada Allah supaya aku kaya. Nabi kata, wahai Sa'labah, wahai hak, tak faham ke? Marah dia. Nabi wahai dia guna dalam tafsir. Wahai haka. Apa makna wahai kan? Nah, bukan celaka. Kalau celaka, wailul likulli huma. Wail kan? Ni wahai makna. Dengar dah. Aku dah cakap. Aku ni kata Rasulullah, kalau aku nak kaya, lama dah. Allah tawar, malaikat tawar nak jadikan bukit Uhud ini mah dan bukit-bukit lain Allah boleh beri pada aku. Tapi aku tak minta kaya. Sebab kaya ni, nah, kalau Nabi dapat kaya, kita tak tahu macam mana. Tak payahlah kaya, kata Rasulullah. Kalau aku nak, sebab aku tak minta, mu tak payah. Gitu dah Nabi. Lepas tu dia mari pula esok kan, kali tu mari pula minta suruh doa.
Kalau nak sangat tak apalah aku doa. Maka dia doa pada Allah sallallahu alaihi wasallam, beri. Tiba-tiba Sa'labah ni diberi bermula dengan seekor kambing yang dulu. Seekor kambing 2 ekor lah kot. Seekor kambing nak biarkan, mungkin seekor kambing betina. Kambing betina. Daripada seekor tu cepat biok jadi ramah kambing. Lepas tu kalau pergi Madinah pada waktu tu kambing dia aja, kambing tak ada, penuh di bandar. Masa tu tak ada dah nak mari masjid. Ini penting juga kita fikir korban kita ni. Tak ada nak mari masjid, mari zuhur asar je. Lepas tu bila dah ramah kambing di Madinah, jadi diminta untuk bawa ke wadi-wadi mana luar bandar Madinah, kerana ramah sangat kambing dia. Bila dah pergi jauh nak mari masjid, Nabi jauh tak ada lah. Lah sekali mari jemaah ya. Lah sekali jemaah pun tak mari. Lepas pada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau 2 orang laki-laki untuk zakat, untuk minta zakat. Pun tak nak bayar. Dah lah habis gitu. Ada jenis kalau Allah beri kaya, alhamdulillah. Tapi kalau Allah tak beri kaya, minta pun tak boleh. Jangan duduk sekadar tu kira standard kita tu, standard tu tak boleh standard kaya. Takut kaya jadi Sa'labah. Tak. Jadi tak tahulah. Kadang-kadang kita Allah beri nikmat, kita nak lebih. Anak contohnya, anak 2 orang Tuhan bagi, laki seorang, buat seorang. Apa rasa dulu ni anak banyak, boleh 2 orang. Doalah dia, habis cara tak dapat 2 tu je dapat. Nah, ayalah dia sibuk-sibuk. Mana itu mungkin disebabkan Allah tahu nilai kita. Takut Allah beri banyak, kita tak boleh nak jaga anak kita jadi anak lembu. Nak kurban tak boleh. Kalau lembu boleh kurban. Anak kita tak boleh buat kurban. Tak dengar cakap macam lembu tak dengar. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab kita minta sangat. Walaupun Allah kata cukup ada, minta juga. Dan seumpamanya. Itu kasar sikit tu anak lembu. Tapi anak macam lembu. Banyak sebut dalam Quran. Cuma bahasa kita ni jangan guna, sebab tu kita rasa berat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maknanya perintah kurban ini muslimin muslimat sekalian nampak sangat bila kita ada nikmat. Allah kata fasalli li rabbika wanhar, kena kurban. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada kemampuan, kena buat. Meraihkan ayat itu, kena buat. Saya tak nak buat kurban saya beri duit ke anak saya biar dia kurban. Kan? Saya tak nak buat kurban. Beri duit kepada anak saya biar dia buat kurban. Saya tak nak buat kurban. Itu kurban dah tu. Duit kita kan, beri dia biar dia buat kurban. Kurban dah tu. Cuma kita kena niat lah. Macam kita kata, mana-mana amal yang kita buat mesti ada niat. Pertama, kita faham. Yang kedua, kita berilmu. Yang pertama, kita faham, berilmu lah. Yang kedua, kita kena niat. Yang ketiga, kena ikhlas. Yang keempat, kena konsisten ataupun istiqamah. Kita melakukan itu. Tak kira lah kita wakil untuk anak kita ke apa, itu dikirakan kurban. Tapi jangan tidak kurban kalau kita ada mampu. Kalau kita tak mampu, kita bersama-sama orang yang buat kurban demi menjaga silaturahim sesama kita. Paling-paling tidak, terimalah daging kurban untuk makan. Kalau tidak, tak habis lagi kurban. Dan muslimin muslimat sekalian, Allah nilai kurban kita bukan pada daging, bukan pada darah, bukan pada apa, tetapi pada at-taqwa minkum. Sejauh mana kita buat kurban itu untuk mendekat diri kepada Allah. Kalau kita tak boleh kurang satu bagi daging tu kurang sikit,
Dah, orang nak ukur baik-baik semua 100% tak jadi. Mungkin rasa kita tengok banyak aku sendiri tak sedut kelahi lah. Sebab bukan itu matlamat. Bukanlah daging, bukanlah darah, tapi taqwa minkum. Taqwa di kalangan kamu itu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita satu pahala yang berterusan, pahala yang tidak putus-putus daripada Allah Subhanahu wa taala hasil kurban kita. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita setiap kali kita berdoa. Allah kata apa tuan-tuan? Tadi tak habis lagi ayat tu. Saya nak habis sikit je. Allah kata wa idza sa'alaka anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini status. Ini status mana akidah lah. Akidah. Status ni akidah. Bila akidah ni falyastajibu li, maka sekarang aku offer kepada sekian yang hadir yang mendengar ayat ni, falyastajib, terimalah tawaran istimewa ini, kata falyastajibu li. Kita pun dekatlah diri pada Allah, doalah sentiasa. Itu standard yang orang terima istijabah, terima tawaran Allah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu semua yakin dan beriman dan beramal denganku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka ditunjuk jalan yang benar. Rasyid ni maknanya jalan selamat, jalan bijak, pilihan terselamat, pilihan yang terbaik, pilihan yang bijak. Maknanya nak mendapat idea yang bijak tak boleh ambil kecuali yang Allah tawar. Nak ambil daripada Quran pandangan, nak ambil hukum lain, no, tidak akan sampai kepada perkataan rasyid ataupun rusydan yang terbaik. Oleh itu, muslimin muslimat, kita kena kembali kepada Allah sepenuhnya. Ini merupakan satu pengorbanan yang kita boleh buat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan cukuplah sekadar itu untuk tazkirah pagi ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. Tuan-tuan boleh buat kajian lagi lah dalam ayat tadi supaya lebih